Hai, ini satu lagi pendedahan yang memang mengejutkan kita semua. Apa yang paling mengejutkan ialah Ismail Sabri dikatakan lemah, tak tunaikan janji sebab takut dengan Zahid. Wah, itu kata Muhyiddin. Memang sekarang ini menjelang PRU 15, serang menyerang antara parti, serang menyerang antara pemimpin-pemimpin utama, presiden-presiden parti memang tidak boleh dielakkan. Terkini apabila Muhyiddin sendiri mengatakan Ismail Sabri lemah, tak tunaikan janji sebab takut dengan Zahid. Apa yang Ismail Sabri takut nih? Aku pun tak tahu. Tapi satu-satunya perkara yang membuatkan Muhyiddin Yassin mungkin geram ialah janji Ismail Sabri Yaakob di dalam perjanjian bersama Perikatan Nasional untuk melantik timbalan Perdana Menteri akhirnya tidak tertunai. Jadi mungkin ini yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin sebagai takut dengan Zahid. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri pada awalnya diharapkan dapat menstabilkan keadaan politik negara dan menguruskan negara baik. Malangnya, beliau gagal menggalas tanggung jawab tersebut. Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan Ismail Sabri sebagai lemah apabila terpaksa tunduk kepada kehendak presidennya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, sehingga tidak menunaikan perjanjian yang dibuat dengan parti yang menyokongnya. Saya panggil dia ke rumah dan beritahu Ismail Sabri, engkau jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan fikir macam mana agaknya? Dia naib Presiden UMNO. Dalam sejarah politik UMNO, kalau tak dia presiden, tak pun timbalan presiden, tak pernah langsung naib Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Saya buat macam itu untuk stabilkan politik negara dan supaya gabungan dan dalam Perikatan Nasional yang ada itu bersama dengan UMNO dapat kita pertahankan sampailah baru ini dibubarkan parlimen. Tujuan apa niat kita ialah nak jaga kebajikan rakyat. Itu kita buat begitu. Bukan sebab itu satu keputusan yang terbaik. Tapi dalam situasi keadaan luar biasa terpaksa kita buat, kata Muhyiddin Yassin. Tapi malang sekali, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob lemah, tak pandai menguruskan ekonomi negara. Masalah-masalah lain tidak terurus. Malahan, bila kita kata Ismail, kau jadi Perdana Menteri, kita ikat satu perjanjian, katanya, semasa jelajah prihatin di Majlis Tanah Melaka malam tadi. Muhyiddin mendedahkan berhubung kandungan dalam perjanjian yang dibuat dengan Ismail Sabri tersebut, antaranya melibatkan lantikan jemaah menteri, kota-kota jawatan senator, dan termasuk semua parti komponen dalam kerajaan perlu berbincang terlebih dahulu sebelum dibubarkan parlimen. Namun Muhyiddin berkata disebabkan takut kepada Zahid, semua perjanjian tersebut tidak ditunaikan dan dihormati Ismail Sabri, hanya semata-mata bimbang akan dipersoalkan ketua partinya itu. Ikatan itu untuk memastikan walaupun Ismail Sabri ada di situ, dia kena hormatlah. Kita Perikatan Nasional PAS ada kat situ. Kita bersatu dekat situ, gerakan. Supaya apa-apa yang sewajarnya mereka laksanakan sebagai kerajaan dapat dikekalkan. Satu jawatan menteri kalau ada kekosongan mesti diisi. Jawatan senatornya patut diisi ikut kota-kota. Jawatan menteri yang keluar parti itu perlu diganti. Kemudian itu jawatan timbalan Perdana Menteri. Sebahagian peruntukan-peruntukan, kalau nak ada pilihan raya, duduklah bincang bersama-sama. Tak ada satu pun dalam perjanjian itu dilaksanakan, kata Muhyiddin Yassin lagi. Patutnya hormat. Saya nak cerita ini bukan pasal apa. Dia tak laksanakan kerana dia takut dengan Zahid Hamidi, kata Muhyiddin Yassin lagi. Inilah dia rahsia Ismail Sabri Yaakob yang tak pernah dia beritahu, yang telah pun
didedahkan dengan selambanya oleh Muhyiddin Yassin. Kita nak ucapkan syabas jika benar Zahid Hamidi tak tanding lagi PRU 15. Kalau terjumpa, teringin juga nak cium tangannya. Sebuah portal hari ini melaporkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkemungkinan besar tidak bertanding pada PRU 15 akan datang ini. Dilaporkan beliau membuat keputusan besar tersebut sebagai satu pengorbanan agar isu yang menyelubungi dirinya tidak dijadikan modal kempen oleh pihak lawan. Dalam kempen PRU 15 yang telah pun ditetapkan hari pengundiannya pada 19 November ini oleh SPR. Dikatakan juga tempat beliau akan diganti sama ada oleh anaknya Nurul Hidayah ataupun orang kanan beliau sendiri daripada UMNO bahagian Bagan Datuk. Kerusi Parlimen Bagan Datuk menjadi milik Ahmad Zahid Hamidi sejak 4 Penggal lalu. Laporan berita tersebut boleh dibaca daripada sinarharian.com. Jika laporan ini benar dan akhirnya menjadi kenyataan, ini adalah suatu pengorbanan besar daripada beliau terhadap UMNO. Ini bukan saja menjadikan UMNO dan BN lebih mudah mengharungi fasa berkempen kerana tiada lagi isu peribadi dan kes mahkamahnya dijajah oleh pihak lawan. Malah juga menunjukkan keikhlasan beliau terhadap Ismail Sabri Yaakob yang telah dinamakan sebagai poster boy serta bakal Perdana Menteri. Makna kata, tidak berbangkit lagi ada nama lain yang cuba dicadangkan menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 sekiranya Barisan Nasional ditakdirkan menang pada PRU kali ini. Sekiranya berita ini benar-benar menjadi kenyataan pada 5 November nanti, iaitu hari penamaan calon, seluruh ahli UMNO seharusnya berbangga dan memberi tabik hormat atas pengorbanannya itu. Malah, saya sendiri ingin mengucapkan sabas kepadanya kerana akhirnya beliau faham nilai parti lebih tinggi daripada kepentingan peribadi. Jika saya terjumpa dengan beliau di mana-mana selepas 5 November nanti, akan terbukti dirinya tidak menawarkan diri sebagai calon, rasanya saya sendiri teringin mencium tangannya seperti Tajuddin Abdul Rahman cuba berbuat demikian di Bagan Datuk baru-baru ini. Bagaimanapun dalam perkembangan terbaru sebentar tadi, UMNO menafikan laporan portal tersebut. Ditulis oleh Sabuddin Hussein. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.